أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitab Penawar Bagi Hati tentang tasawuf, muka surat 36, pada membahaskan tentang marah, sambungan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Lazimkan tu makna istilah lazimkan iaitu sentiasakan. Ada dua maksud. Satu, lazim tu makna wajibkan. Lazimkan juga bawa makna kepada berlaziman, bersentiasa, kalau ikut dalam bahasa Melayu lah. Dan lazimkan olehmu kelakuan marah akan dua pekerjaan. Makna bila berlakunya marah, nak kena lakukan, kena atasi marah tu dengan dua cara lah. Yang pertama daripada keduanya, memecahkannya. Kena pecahkan sifat marah yang ada dalam hati tu. Jangan bagi dia terbuku dalam hati. Dan tiada aku kehendaki, kata pengarang. Tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu menghilangkan sama sekali. Sifat marah ni dia tak boleh hilang. Sebab dia tabiat diri kita, dia ada dalam diri kita. Dia macam nafsu lah. Nafsu ni tak boleh dihilangkan. Tetapi dilemahkan dia. Jadi marah ni, kalau kita kata nak buang marah, dia tak boleh buang, dia tak boleh hilangkan. Sama sekali nak buang, hapus, tak boleh. Sebab marah tu dia ada dalam diri kita. Dia kena kawal je marah. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Tak boleh nak hilang pun. Kalau nak dibuang, dia tak boleh buang. Rasa macam dah buang dah marah tu, tiba-tiba datang marah balik. Datang rasa marah. Okey. Dan tiada sayugia bahawa ia hilang. Perkataan sayugia tu bahasa lama. Dan tiada sayugia. Sayugia ni sepatutnya dalam bahasa Arab dia sebut yambari. Tak boleh lah kita kata. Dan tiada boleh nak hilang pun. Tiada sayugia bahawa ia hilang. Kalau kita kata patut ke bagi hilang pun tak boleh juga. Bahkan jika hilang, ia nescaya wajib menghasilkannya. Kadang-kadang hilang rasa marah tu tak ada langsung dalam diri marah tu. Satu ketika kadang-kadang diperlukan, maka wajib dikeluarkan dia. Jadi kalau kadang-kadang kalau tidak ada rasa marah, dia biar dia apa saja yang berlaku dalam dunia ni, kemungkaran, kejahatan, dia biar gitu, maka makin rosak lah. Rosak pada diri dia dan diri orang di bawah perintah dia. Kerana bahawasanya marah tu Tuhan bagi jadi, tu ada hikmah dia. Tuhan bagi jadi ada perasaan marah, geram. Itu dia adalah perkakas. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi memengerangi sekalian kafir. Dia adalah alat. Perkakas itu alat lah. Untuk memerang kafir.
Jadi kalau kita kata kenapa marah kita pada orang kafir yang zalim, ya, kerana mereka merosakkan Islam, jadi datang marah tu adalah satu positif. Kalau dia tak ada rasa marah langsung pada orang kafir, ya, itu makna dia redha pada orang kafir, itu bawa mudarat. Ya. Jadi dengan marah tu, kalau kita kata nak berperang, kena ada sifat marah lah. Nak menegakkan kebenaran pun kadang-kadang kena ada sifat, kadang-kadang kita perlukan sifat marah tu. Jadi kalau kita kata orang ni bebal, marah atau sebagainya, tu kadang-kadang memang keperluan pada ketika tu dia marah. Kerana untuk menghasilkan amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kadang ya, kena dengan marah lah. Tu yang kadang-kadang sikap kita hari ini, kita bukan berpandu kepada Al-Quran, kita pandu pada sunnah, bukan berpandu pada agama. Kalau berlaku ketegasan daripada pihak berkuasa seperti polis, ya, penguat kuasa mengambil tindakan undang-undang, itu diviralkan di dalam video. Orang ni tidak ada hemah. Ya, sepatutnya orang yang berkuasa macam ni untuk melaksanakan tugasan dia tak boleh berhemah. Bila dia berhemah, orang jadi muak. Dia bukan melayan pelanggan. Dia bukan orang kata orang yang kita kata sebagai pegawai yang bertugas untuk menolong orang. Tapi penguat kuasa ni atau orang yang berkuasa ni, dia menjalankan undang-undang. Dia memastikan bahawa orang boleh mematuhi segala peraturan dalam undang-undang. Jadi manusia ni dia macam-macam perangai. Ada perangai manusia, ada perangai malaikat, ada perangai binatang. Ya. Jadi yang nak macam binatang ni dia tak boleh nak pujuk lah. Ya. Macam-macam hari ni, kurang ajar, biadab ya, terhadap orang yang berkuasa. Polis pun dimaki hamun hari ni. Sebab kita netizen ataupun rakyat ni selalu memandang orang yang berkuasa ni mesti melayan dia macam anak raja. Ya, mesti layan dengan baik. Berhemah sebagainya lah. Itu satu kesilapan. Kerana undang-undang dia mesti laksanakan dengan ketegasan, bukan dengan bertolak ansur. Kecuali dengan beberapa perkara lah yang kita perlu tolak ansur, ditolak ansur. Tapi yang dihadapi hari ini, orang yang bila ditolak ansur dengan dia jadi melampau, jadi penyebab kepada biadab dan kurang ajar. Itulah kita kata ilmu tasawuf ni, ilmu yang mengajar kita keseluruhan. Bukan sekadar kita mempelajari ilmu ni untuk praktik diri kita dengan Tuhan, bahkan dengan kita menghadapi masyarakat, kenegaraan dan sebagainya. Jadi ada ketika marah tu dia kena hasilkan balik, supaya boleh terlaksana amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, mencegah kemungkaran, ya, menegakkan Islam, ya, dengan jalan tu. Kalau tak ada rasa marah, macam mana nak berperang kepada orang kafir? Ya, marah tu bukan hanya maki hamun, celaka apa sebagainya. Ya, marah ni adalah perasaan yang kita kata timbul dalam hati kita ni, ya, tak nak orang tu buat gitu. Jadi kalau bergaduh, kalau berlawan, kita kata berperang, kena ada rasa marah lah. Dan menegah daripada segala kejahatan, marah tu. Jadi Tuhan bagikan ada sifat orang dia marah dan sebagainya, adalah kerana faedah dia kepada perkara-perkara ni. Jadi setiap apa yang Tuhan jadikan pada diri kita daripada sifat-sifat mazmumah ni, ya, jenis marah, mana menghasilkan tidak sabar. Jadi dia dilengkapkan marah tu dengan sabar. Dia ada tempat-tempat dia. Ada ketika kita perlukan dia macam alat lah. Ya, ketika kita nak potong sayur, kita pakai pisau. Itu alat, senjata. Dia bahaya, boleh membunuh orang. Pisau tu. Dia tajam. Dan berapa kali juga kalau kita guna pisau kerap-kerap, kesilapan kita boleh
terluka jari dan sebagainya. Maknanya benda tu bahaya, tapi kita simpan sebab kita perlukan. Ya, bahkan kita tajamkan dia pula. Dah tahu kena tangan, tajamkan pula sebab kita perlukan tajamnya. Bukan untuk potong jari, untuk potong sayur, potong daging. Ya. Bila kita nak tetak kayu, kita pakai golok. Kita tak pakai pisau. Ya, alatnya lain dah pula. Ya, pakai golok. Nak tebang pokok, kita pakai kapak. Ya. Kita nak bertukang masuk paku, kita pakai hammer atau penukul. Maka alatnya berbeza-beza. Alat tu perlu, walaupun alat tu bahaya. Ya, ada yang kalau nak potong kayu, kerat kayu, guna gergaji. Ya. Benda tu ada faedahnya. Dan kadang-kadang bahaya. Boleh kerat jari dan sebagainya lah. Okey. Begitu juga sifat marah, sifat benci, sifat marah, sifat benci. Ya, benci, kenapa ada Tuhan bagi benci? Supaya jangan kita suka pada maksiat. Ada sifat benci. Kalau tidak ada sifat benci, kita suka pada segala maksiat. Ya, suka kepada benda yang mungkar. Jadi ada sifat benci. Benci dengan sesuatu yang kita tak suka orang lain buat pada kita. Begitu juga benci diri kita daripada buat perkara yang sama pada orang lain. Itu ajaran Nabi. Jadi sebab tu Tuhan jadikan kita ada nafsu, Tuhan jadikan kita ada rasa sifat marah, Tuhan jadikan kita ada sifat benci. Ya. Maka semua tu dikawal. Digunakan pada tempat yang perlu. Nafsu pun digunakan pada tempat yang perlu. Yang tak perlu tak boleh digunakan. Begitu juga sifat-sifat tadi. Itu sebab Tuhan bagikan manusia begitu. Supaya kita faham, jangan kita menyalahkan Tuhan. Ada manusia dia menyalahkan Tuhan, dia kata dah Tuhan buat aku bernafsu, nak buat macam mana? Aku pun ikutlah nafsu aku. Itu satu kesalahan. Sebab Tuhan bukan jadikan untuk kita ikut nafsu tu. Nafsu tu faedah dia ada tempat lain. Untuk beranak pinak dan sebagainya. Nanti bab nafsu kita akan bahas. Okey. Dan hanya sahaja dikendaki dengan memecahkannya. Macam mana hukumnya katakan, cara yang dikatakan nak memecahkan marah. Marah ni dia datang sesekali. Datang tu tak boleh nak kontrol. Dengan memecahkan itu, mengajarnya hingga mengikut ia akan akal. Kena ajar sifat marah tu supaya marah tu diikut akal. Serupa juga dengan nafsu, supaya nafsu tu boleh ikut akal, bukan akal ikut nafsu. Akal Tuhan bagi pada kita untuk berfikir, dan proses pemikiran ini boleh mengawal hawa nafsu, boleh mengawal marah, ya, boleh mengawal semuanya. Dan akan syarak. Jadi dua lah, akal dan syarak. Kenapa ada dua, akal dan syarak? Baik, kadang faedah yang kita gunakan pada bukan hukum. Pada kegunaan duniawi. Ya, contoh kita katakan, kita memandu, kita bekerja dengan sebab kita marah, ya, kita baling, lempar barang, dah jadi merosakkan. Bila rosak, jadi menyusahkan hidup kita. Ya, bila kita memandu dengan keadaan marah, ya, kita tak boleh kawal emosi, membuatkan kita kadang-kadang tak boleh kawal kenderaan. Bertindak dengan satu tindakan yang drastik. Ya. Bila kita marah, ya, menyebabkan orang lain mudarat, pecah muka lah, kena terajang dengan kita lah, kena maki hamun kita lah, sebagainya. Itu adalah yang boleh kontrol dia tu akal. Ya, akal akan berfikir, apa faedah aku marah, apa faedah aku tak marah. Kalau aku marah jadi macam mana, kalau aku tak marah jadi macam mana. Maka akal akan pilih antara baik ke tidak kita ni marah ketika tu. Ya. Sebab dia tak berkaitan dengan syarak. Ada ketikanya kerana kita kawal marah tu sebab syarak suruh kawal. Kerana syarak tak bagi kita memudaratkan orang, syarak tak bagi kita merosakkan orang, sebab marah tu membuatkan jadi rosak. Okey, sesuatu barang. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab pertunjuk.
daripada akal dan syarak. Jadi maknanya dia berubah-ubah, ya, mengikut apa yang dipandukan dengan akal dan juga syarak. Jadi bergerak dia membuat tindakan kerana panduan akal dan syarak, sama ada marah tadi bertindak dengan perbuatan, ataupun marah tadi dikawali dengan diam, dan diam ia dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Sama ada dia bertindak bergerak atau bertindak diam dengan sebab marah tadi ni, ya, maka akal kata tak payah kamu marah, dia ikut akal. Ya, tak ada sia-sia je datang marah tu. Atau pada syarak, ketika tu syarak tak bagi kita marah. Ya. Dan tiada menyalahi iakan keduanya. Jangan sampai dia menyalahi akal dan juga menyalahi syarak. Kenapa dia bubuh akal dulu baru syarak? Kerana akal yang dia cepat kontrol. Ya, akal ni kalau kita guna dia selentiasa, dia belum buat satu tindakan, dia akan berfikir dulu. Kemudian fikiran dia tadi ni dirasuk oleh nafsu ke ataupun dirasuk oleh hukum. Dia dirasuk oleh hukum, maka dia akan patuh perintah hukum. Jadi akal ni dia cepat bertindak dalam tubuh badan kita. Bila akal tu sentiasa berfungsi, sebab tu orang yang soleh, orang yang saufi ni, dia sentiasa baiki hati dia, bersihkan hati dia, sentiasa hati ingat Allah. Bila hati sentiasa ingat Allah, ya, maka akal dia berfikir pun dengan baik. Ya, akal berfikir dengan baik. Akal sentiasa bersedia untuk mengawal, dia macam polis. Macam pengawal yang sentiasa kawal orang ni. Bergerak dan tak bergerak, kita kata bergerak ke diam kita ke berjalan ke, dia tengok, dia perhati, dia nampak dia kita dah mula keluar border, keluar daripada kawasan, dia tahan. Ya. Dia tak sentiasa duduk tunggu gitu, tu akal, kerja akal gitu. Jadi akal ni dia tak boleh ralit jugalah, dia tak boleh. Kalau akal tu sentiasa disumbatkan dengan seronok, disumbatkan dengan lagu, ya, muzik, bukan dengan ingat Allah, dia akan jadi tindakan akal tu lari. Sebab tu antara dia adalah orang yang sentiasa boleh ikut peraturan, ikut ni, kebanyakannya orang yang banyak membaca lah. Sebab akal dia hanya memikirkan tentang benda baik. Ya. Akal kita ni tak akan boleh fikir dengan baik bila kita tidak membaca ataupun kita belajar atau mengaji. Ya, dengan kita banyak membaca tu, dia akan membentukkan akal tu sentiasa cari jalan nak betul je. Berbeza dengan orang jahil yang tak suka membaca dan sebagainya, menyebabkan dia tak tahu apa pilihan dia. Akal tu sendiri tak tahu, aku nak pilih apa, aku kosong. Akal tu tak tahu nak bertindak. Jadi dalam apa jua hal sekalipun, sama ada dalam melaksanakan perintah Allah, gunakan akal, ya, memilih apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang, ya, dan akal juga dalam ilmu duniawi, ya, kehidupan, dia kena guna akal. Ya. Contohlah kita kata dalam bidang ekonomi. Kalau kita ikut nafsu, kehendak, bila kita ada duit, ya, kita nak beli je apa yang kita nak beli. Ya, sebab kemewahan yang ada dalam dunia ni menyeronokkan kita. Ya. Kita kata contohlah handphone misalnya, kita katakan handphone, ya, ada harga murah, ada harga mahal. Orang lebih suka yang mahal lah. Ada orang habis-habiskan duit dengan 3,000, 4,000 dengan harga handphone yang mewah, kerana dia ada fungsi-fungsi dia, function dia yang hebat lah. Semua orang nak macam tu. Tapi oleh kerana orang ni dia berfikir nak bagi anak makan ke, nak bagi anak sekolah ke, ataupun aku nak habiskan duit aku dengan handphone ni. Bila tak guna akal, dia akan habiskan. Ada je orang macam tu. Ya. Ada orang dia habiskan duit dia dengan benda-benda mahal lah. Dia sanggup. Kadang faedah untuk benda mahal tu tak bawa balik untung pada dia banyak mana pun. Kadang bersimpan dalam rumah. Ya, beli kamera yang mahal, tengok orang pakai kamera dengan 10,000, 40,000, harga dia
dia pun teringin beli. Dia kata boleh buat macam-macam fungsi, nak buat filem ke, nak buat TikTok ke apa benda lah. Ya, akhirnya kamera tu simpan dalam peti je. Ada juga orang yang macam tu. Ada orang yang passion dia, hidup dia dapat je gaji, dapat je duit, masa tu dia tak ingat susah dia. Dia perhabis masa tu, apa dia nak dia beli, dia joli, dia belanja orang dan sebagainya. Ya, ada orang macam tu. Sampai satu ketika duit dah habis. Ya, projek tak masuk, gaji tak masuk. Termenung pula sebab tidak ada simpanan. Akal tu penting. Ada orang macam tu, dia kata tengah ada ni nak belanja, masa tak ada tak boleh belanja, dia kata. Itu kesilapan. Okey. Tu akal yang akan memproses kehidupan kita tu. Kalau betul dia faham, dia mengerti, dia tahu macam mana bidang ekonomi, macam mana nak nak maintainkan, macam mana nak maintainkan perbelanjaan harian dia, rezeki yang masuk, masa depan, tabungan, maka dia tidak mengikut hawa nafsu, apa nak beli-beli je. Itu kadang-kadang kita dengan Shopee, dengan Lazada ni, kadang-kadang bila nafsu terlampau ke situ, habis duit kat situ. Hari-hari datang orang hantar barang. Ya, walaupun kadang-kadang kita kata, alah aku beli benda murah je. Itu hasutan nafsu syaitan. Ya, beli benda murah je, bukan beli benda mahal-mahal pun. Dapat barang tu macam dapat hadiah. Ya, bila barang tu sampai rumah macam dapat hadiah, jangan dia dah keluar duit lah tu, bukan hadiah tu. Itu nafsu. Jadi kalau kita terlampau ikutkan dengan tu, ya, dengan Shopee sana Shopee sini, habis duit kat situ. Dan kadang-kadang yang kita beli tu tak ada faedah, tertipu banyak kali. Ya, itu membawa mudarat. Sebab tu disuruh kita guna akal. Ya, macam mana nak mengawal nafsu. Itu dalam bidang dunia, apatah lagi akhirat. Sangat-sangat kita perlukan pada akal untuk membimbing hati. Ya, termasuklah bab marah tadi. Okey, dan tiada menyalahi iakan keduanya. Jangan nafsu kita marah tadi, tindakan kita tadi menyalahi apa kehendak akal dan juga kehendak nafsu, kehendak syarak. Seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Macam mana kita ni, anjing ni dia garang, dia ganas, dia kaki marah. Ya, tapi dengan tuan dia patuh. Apa dia yang tuan dia suruh, sebab apa dia kokak orang tu, sebab tuan dia suruh. Ada rompak pencuri, orang asing yang cuba macam-macam nak mencuri, kamu pergi kokak lah, gigit. Dia pergi gigit lah. Dia marah tu kan sebab perintah tuan dia. Ya, dia bukan kuat pun. Ya, dia tahu kalau orang tu katok dia dengan kayu mampus, tapi dengan sebab perintah tuan dia pergi juga. Itu pengajaran yang kita boleh ambil, pengajaran daripada anjing. Okey. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Ya, boleh jadi anjing yang tadi patuh apa perintah tuan dia, kerana bersungguh-sungguh tuan dia melatih dia, mengajar dia sampai dia boleh ikut. Macam tu juga nafsu syahwat kita ni, marah kita ni boleh dia tunduk, dia patuh apa kata-kata hati ataupun akal, apa kata-kata akal dan juga syarak bila kita latih dia. Macam mana nak latih dia bagi marah ni, dia tak boleh aku sikit je dah marah dah. Ya, tu yang jadinya melayanglah tempiasan atau tempiasan marah ni dalam wall. Ya. Pandai orang putih. Ya. Orang putih ni manusia bijak berfikir. Di bubuh nama tu ada kesesuaian. Kalau kita katakan dinding tu tempat tempias orang, ya, sebenarnya dia tengok di tandas, tengok dinding-dinding, dia maki hamun orang pun di pintu tandas lah, dinding tandas. Kemudian dia jadikan tempat melorek, melukis, mencarut dinding-dinding bangunan. Itu tempat dia lempiaskan kemarahan dia, kebencian dia.
Jadi orang putih mereka, kalau daripada dia duduk conteng kat dinding, conteng dalam tandas, aku bagi satu benda tempat dia conteng, wall dalam handphone. Tak kira lah, maka buatlah platform dia. Facebook buat dia punya wall sendiri, website buat wall dia sendiri, Instagram buat wall dia sendiri. Anak maki ke, anak seronok ke, sebab tempat orang menconteng, mencorek, melepaskan perasaan. Jadi berluasalah benda tu, yang jadi sampai setengah orang dia bila dia pegang dia handphone, dia pegang dia wall dia, jari telunjuk dia ke arah komplain. Ada yang suka komplain, kaki komplain, kaki membawang, dia membawang lah dalam grup. Kaki maki hamun, hari-hari dia maki hamun orang tempat lempias. Itu yang kita duduk pada zaman yang sangat bahaya, sebab kalau kita kata nak conteng di tandas, dinding rumah, ni payah dapat. Susah lah kalau nak pergi tandas baru boleh conteng. Dah bengang-bengang apa keluar rumah, jumpa rumah lama ke rumah orang ke, baru dia conteng kat dinding tu. Kalau dia geram apa benda, ambil apa benda dia hempuk, dia rejam atau sebagainya. Tapi kalau dengan wall ni, ni sedap lah. Duduk dalam atas katil pun boleh menulis, duduk kat mana pun dia boleh komen, sambil-sambil makan pun duduk komen lagi. Ni apa bodoh ni apa celaka ni apa, semua akan dikeluarkan daripada situ. Itu kita duduk pada zaman yang hari ini memang bahaya. Kita terpalit dengan suasana-suasana begitu, sebab kita melihat kelaku orang. Bila kita lihat kelaku orang, kita tak boleh diam, kita tegur. Lepas tu kalau kita kata baik buruknya sesuatu yang ada dalam media sosial ni, buruknya sangat banyak sebenarnya. Walaupun ada orang kata kita ambil yang baik, bukan senang nak pilih yang baik. Sebab dalam kita katalah, contohlah kita kata TikTok lah, orang duk gila TikTok sekarang ni. Kita duk tunggu apa benda dalam tu. Kena ambil pengajaran yang baik, tapi yang keluar lalu lintas di wall kita tu, di skrin kita tu, bukan yang baik. Banyak sangat yang tak baik. Maka sambil-sambil cari yang baik, kita dah langgar benda tak baik banyak. Kata saya nak dengar Quran ni, kata saya nak dengar ceramah ustaz je yang pendek-pendek, kata kan. Dalam masa kita duk cari tu, dia lalu macam-macam. Dia lalu hak telanjang, dia lalu hak maki hamun orang, dia lalu tengok pelaku orang seronok berjoget. Jadi kita kata, walau apa alasan sekalipun lah, kita kata bukan semua TikTok ni jahat. Sebab tu ustaz tu masuk bagi orang tak tengok TikTok tu benda yang tak baik, tengok yang baik. Betul, memang ada kebenarannya. Tetapi bahayanya tetap masih wujud. Pengaruh dia tetap kuat. Sebab dia bercampur aduk. Sambil lalu kita kata kita lalu tempat yang kering, tiba-tiba ada lecah, tetap juga terpalit pada kasut kita, pada baju kita, pada pakaian kita, lecah tersebut. Terpalit juga. Dah saya lagi basuh lah, saya cari hak bersih, dia kata. Dalam duk bersih tu kena langgar dengan kereta air, habis baju juga. Begitulah dalam cari benda baik, dia memang tempat dia asal tak baik. Dia terjumpa jugalah yang mengaruh yang macam-macam. Kadang-kadang kita kata tak apalah, kita pun abailah, kita pun swab. Tapi dalam masa yang sama tu kadang-kadang terberhenti juga, tengok ni nampak macam menarik. Ala kulli hal, kita kata berhati-hatilah di akhir zaman. Yang boleh mengkontrol kita adalah kita lah. Dan iaitu membiasakan akan lambat marah. Jadi kita kena kontrol diri kita, kalau bab marah ni, bagi lambat marah. Rasa nak marah ni, tapi tahan sekejap, nanti saat aku nak marah lagi lah. Macam mana nak kawal marah, macam tu lah. Membiasakan, dia kata pun membiasakan, bukan buat drastik lah. Sebab benda yang ada dalam nafsu syahwat kita ni, dia bukan boleh ubah 24 jam. Atau automatik dia ubah masa tu juga. Kalau dia jenis orang kata ketagih makan belacan, nak tinggal belacan payah lah. Dia mesti cari belacan nak makan, sambil belacan.
Ya, kalau orang yang suka makan ulam, ya, susah nak tinggalkan ulam. Dia jadi tak selera makan tanpa ulam. Ya, begitu juga orang suka teh tarik. Ikut susah nak tinggal teh tarik. Ya, maka doktor pesan ke dia jangan makan teh tarik. Kencing manis ni boleh potong kaki. Maka dia kena ingat yang kena potong kaki tu supaya tawar teh tarik tu. Walaupun manis hakikatnya, ya, dia akan rasa tawar sebab sakit tu lebih kuat mempengaruhi diri dia daripada manis gula tadi ni, teh tarik tu. Memang orang gila teh tarik tak boleh duduk diam lah. Hari-hari. Tambah PKP ni duduk mengamuk banyak sebab tak boleh kena teh tarik. Ramai gitu, tak boleh nak mengopi, tak boleh nak mengeteh, tak boleh kena roti canai, tak boleh biasa. Itu yang jadi marah sebenarnya. Sedangkan kalau dia fikir benda tu baik untuk diri dia, dia tak marah. Ya, dia tak akan marah, dia tak marah. Marah dia sebab tabiat dia begitu, sentiasa dia buat. Dia macam budak-budak. Kalau kita biarkan dia bermain bebas, tiba-tiba satu hari kita larang, dia jadi lain. Sikap anak tu jadi lain. Dia jadi nak bebal, dia jadi nak marah, dia jadi merajuk, dia tak nak ikut dah arahan kita. Sebab sebelum ni dia boleh buat, hari ni dia tak boleh buat. Dia jadi emosi dia lain. Begitu juga nafsu, hawa nafsu ni, bila kita biarkan dia buat je, lepas tu kita tahan je, tak boleh. Macam tu lah marah ni. Kalau orang yang jenis pesen perongos, kata orang utara, orang bebal, suka marah, dia tak boleh nak buang marah tu. Kata, pasal apa dia ni tak buang-buang lagi sifat marah. Bukan senang nak buang sifat marah. Kena kontrol, kena kawal. Jadi sebab tu dia kata membiasakan. Peringkat awal membiasakan, lambat marah dulu. Cuba buat. Tu kata. Dan membiasakan memaafkan. Yang kedua, sikap maaf tu. Biarlah. Hantarlah. Tu memaafkan tu peringkat kita kata kebiasaan. Bila dah kita sentiasa lambatkan benda tu, lama-lama lambat, lama tak jadi. Begitu juga kalau kita maafkan, lama-lama kita dah biasa. Entahlah nak kata apa pun. Kita tak balas balik dengan marah. Serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Apa maksud dia? Dalam keadaan datang punca-punca yang mendorong untuk kita marah, punca bawa kita marah, dalam nampak punca tu, ada punca marah tu, kita lambat keluarkan marah. Boleh ke ni? Kalau tak boleh, dia tak suruhlah kita usaha. Boleh, sangat boleh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allah nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwara bi syamsika wa bi rahmatika rahmatan.